Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Disuruh perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita dihimpunkan dalam kebaikan, diberikan pinjaman ketaatan di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Walaupun diri masih lagi berlumpur dengan dosa, berkalung maksiat, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk sampai bersimpuh dalam bulan ini, iaitulah bulan Syaban, yang ada padanya kalam doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ruang udara masanya diberkati oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Justru setidaknya kita lafazkan dan lantunkan rasa syukur tertinggi kehadrat Allah kerana ada di kalangan saudara kita, ahli waris kita yang telah pun kembali ke rahmatullah, belum pun sempat masuk bulan Syaban. Ada pun sebahagian daripada mereka mungkin saja telah pun kembali ke rahmatullah pada bulan Rejab yang lalu. Sedangkan kita yang masih lagi berada dalam kedudukan jauh dari ketaatan, tidak pernah bermohon ampun taubat dari Allah Azza wa Jalla wa Ala, tetapi Allah masih lagi menginginkan untuk kita berada dalam bulan ini, menyusun umur dan juga mengukir usia untuk masuk ke dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan yang dinamakan sebagai bulan Ramadan. Moga-moga dengan terbitnya rasa faham syukur kita kepada Allah, ia meledakkan untuk kita lakukan anjakan dalam setiap ibadat kita, dan kita menjadi orang yang tebal imannya, kukuh takwanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara lain perlu juga untuk kita senantiasa memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik, tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, kurang lebih dalam beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke dalam satu bulan, iaitulah bulan Ramadan. Dan dalam waktu yang sama, setidaknya saudara kita di Palestin masih lagi dibantai dengan pembantaian yang begitu mengerikan, sehingga setakat hari ini yang sudah menjengah ke 135 hari daripada 8 Oktober setidaknya, menyaksikan betapa kerapuhan hubungan sesama masyarakat Islam dunia, belum lagi menampakkan apa yang kita sebutkan sebagai bantuan yang selayaknya diberikan kepada saudara kita di Palestin. Seperti mana yang pernah kita tandakan di sini pada permulaan perang Tufan Al-Aqsa pada bulan 10 tahun yang lalu, betapa telah pun juga kita petakan kepada tuan-tuan bagaimana gerak kerja kelompok-kelompok Zionis ini melakukan segala tindak tanduk untuk mendapatkan keseluruhan Gaza, dan bagaimana wayang mereka cuba skripkan untuk dibaca di seluruh dunia. Daripada awal 8 Oktober mereka berusaha untuk menggerakkan seluruh umat Islam di Palestin, yang mana di Gaza ini seperti mana yang kita sedia maklum, setidaknya 2.2 juta mengikut dapatan daripada Cinta Gaza Malaysia. Kristian ada kurang lebih 1,000 orang sahaja. Mereka mula bermudik daripada kawasan utara Gaza menuju ke bahagian lebih ke selatan melalui Dir Balah,
kemudian sampai kepada Khan Yunis, dan untuk beberapa minggu belakangan sudah pun mereka berkampung di Rafah, yang merupakan kubu aman terakhir, tempat untuk berlindung dan bernaung bagi seluruh umat Islam Gaza yang mengikut catatan dapatan yang dikeluarkan pada ketika itu, iaitu merujuk pada 3 minggu yang lalu, berjumlah 1.5 juta orang. 1.5 juta ini di dalamnya ada 600,000 adalah kanak-kanak yang setiap hari dibantai dan dibunuh. Bahkan dalam satu statement ucapan daripada Menteri Perpaduan daripada negara haram laknat ini mengucapkan betapa tentera untuk negara tersebut, negara haram Iblis Israel, mereka panggil Iblis Israel pula, perlu untuk membunuh hanya wanita dan kanak-kanak. Ialah sebab yang berbaki itu ramainya wanita dan kanak-kanak. Dan dalam waktu yang sama, kalau kita ambil daripada titik awal, tarikh adalah sekitar pada bulan 12 tahun 2023, sudah pun dibuka plot-plot dan lot-lot tanah di kawasan Gaza, terutamanya di kawasan utara berdekatan dengan kawasan pantai, untuk dijual kepada semua penduduk haram. Siapa-siapa yang nak masuk ke Gaza untuk dapatkan plot tanah tertentu perlu untuk membayar sekian harga, sama ada nak duduk di kawasan dekat dengan pantai ataupun nak duduk dekat dengan kawasan yang bersempadan dengan Tel Aviv, ataupun ada yang nak duduk dekat kawasan yang sedikit tengah, sudah pun dijual. Dan benda itu berterusan. Kerana itu kita boleh lihat betapa rakusnya mereka, bukan sekadar melakukan pembantaian secara realiti kematian seorang demi seorang, tetapi juga memadamkan terus nama waris keturunan yang bakal mungkin akan menuntut semula tanah milik mereka di Gaza. Kerana itulah sampai ke hari ini, setakat ni kita maklum daripada capaian dan juga dapatan yang ditunjukkan, kurang lebih 4,000 keturunan yang telah dihazafkan, yang telah dipadamkan, dihapuskan seluruh generasi, supaya tidak ada lagi keturunan daripada generasi tersebut boleh untuk menuntut tanah yang tertera di dalam geran. Dan ini bukanlah satu benda yang kita sebutkan sebagai perkara yang pelik, kerana kelompok ini, mereka adalah orang yang merasakan diri mereka adalah superior, lebih mulia daripada orang lain. Kerana itu juga skrip yang sama diulang siar sejak daripada tahun 48 sampailah hari ini. Cuma dalam beberapa waktu belakangan, merujuk kepada 2 minggu yang lalu, seluruh kekuatan umat Islam yang masih lagi berbaki di Gaza, yang kini berkubu berkampung di Rafah, diperlakukan seperti mana binatang. Saya sebutkan dengan kalimah demikian kerana betapa dalam keadaan mereka tidak lagi mampu untuk menangani ataupun untuk menentang kelompok kafir laknat ini yang senantiasa setiap hari masuk untuk membunuh mereka. Dalam waktu yang sama, di tebing Rafah tidak dibuka pintu untuk orang-orang Palestin masuk ke Mesir. Tak kiralah atas alasan geopolitik ataupun sempadan antarabangsa dan sebagainya, silakanlah. Cuma yang kita nak bagi tahu di situ betapa umat Islam yang ada di keliling kelalang Palestin juga sepertinya sudah tidak lagi mahu untuk mengambil tahu apa yang berlaku di Palestin. Kerana itu jugalah kalau tuan-tuan perasan, bila masuk saja tahun baru 2024, ada beberapa figure-figure utama, figura-figura besar dalam dunia kewartawanan yang diangkat. Antaranya adalah Mu'taz Azaiza dan beberapa orang lagi mula diterbangkan keluar daripada Gaza. Ini dikarenakan oleh tekanan daripada beberapa pihak supaya wartawan tersebut tidak lagi berada di Gaza, kerana dia, kelompok ini memaparkan perkara yang penting bertujuan untuk dibawa kepada ICJ. Bahkan kita pun dah dengar dah apa keputusan ICJ. Ada tak jadi apa-apa kesan? Tak ada, bahkan lebih teruk. Dan sehingga ke hari ini, jumlah anak-anak kita yang dibunuh di Palestin, yang diambil kira daripada tahun lalu 8 Oktober sampailah hari ini, sudah pun mencecah kurang lebih 14,000 plus 14,000 lebih kanak-kanak saja. Bagaimana disebutkan dan ditunjukkan kepada kita, mereka bukan takat
hujani dengan segala macam kepayahan berbentuk senjata, artileri, ketenteraan daripada kelompok kufar, tetapi juga dalam masa yang sama ditahan bantuan makanan. Tebing Rafah yang hanya ditutup dengan satu tembok, tidak dibuka kepada orang Palestin untuk masuk ke Mesir. Segala bantuan yang nak masuk ke Rafah daripada Rafah Mesir perlu melalui 50 km masuk ke dalam kawasan Israel untuk berpatah balik semula baru boleh masuk ke Gaza. Bahkan ketika mana umat Islam di Gaza berkumpul setelah ditandakan betapa waktu sekian-sekian akan datang truk bawa bantuan makanan, orang Islam kita berkumpul, baik ibu-ibu, baik juga bapa-bapa, anak-anak kecil yang seronok, girang, duduk dalam keadaan gembira sambil mengetuk periuk mereka yang kosong, tidak ada makanan untuk beberapa hari, dan mereka dah maklum makanan akan tiba, kerana selama waktu mereka duduk di Rafah, makanan yang mampu untuk dibekal bawa hanyalah beberapa kampit gandum yang diambil daripada ayakan dedak-dedak makanan binatang, dan daripada sumber gandum dan jagung yang mampu untuk ditapis itulah dibuatnya makanan untuk dimakan. Begitu juga disebutkan ada yang tak ayak apa pun, terus masak je dan duk fikir, bila dah siap masak makan duk fikir rasa macam mana. Cuba imagine rasa yang paling sedap untuk dimakan. Begitu jugalah sekian banyaknya rumput yang tumbuh, bahkan sampai ke tahap tak mana ada rumput dekat situlah juga Zionis ini akan bomkan tempat tersebut supaya tak ada juga sumber. Dan kita masih lagi duduk dalam kedudukan yang kita selalu dilunakkan dengan kalimah, tidaklah kita menidakkan perkara ini, tetapi kita akan selalu didendangkan dengan kalimah, walaupun kita tidak mampu mengangkat senjata tetapi kita mampu mengangkat doa. Ialah itu adalah salah satu usaha. Namun dalam waktu dan juga naratif yang sama, kita juga boleh nampakkan di sini sejak daripada 8 Oktober sampailah 2024 Februari, kita bukan tidak mampu mengangkat senjata, tetapi kita memilih untuk tidak mahu mengangkat senjata. Seperti yang kita telah tandakan kepada tuan-tuan, terkesan daripada apa yang disebutkan sebagai normalisasi dengan Israel. Bahkan dalam minggu belakangan, dalam seminggu dua yang lepas, wujud pula satu perjanjian yang dimeterai antara UAE dengan juga Israel, yang mana mereka telah pun bersetuju untuk mengadakan satu jalinan kerjasama diplomatik dalam bab ekonomi dan juga pelancongan yang dilakukan di dalam negara Arab tersebut. Dalam waktu yang sama, umat Palestin sedang dibunuh setiap hari. Dan macam mana kita nak beri benar ni? Sebab tu kata kunci dia yang pertama, bagaimana kita bawakan kepada tuan-tuan pemetaan tentang proses Iron Storm yang dilakukan oleh Yahudi dan juga Tufanul Aqsa yang dilakukan oleh Muqawamah, orang-orang yang menentang penjajahan ini di kalangan Kataib Al-Qassam. Dan kesan limpah getaran itu semakin mengurang. Begitu jugalah sampai ke tempat kita. Untuk sebulan pertama masuk bulan kedua, nampak rata-rata umat Islam begitu confirm, solid, konsisten, constant untuk terus menyokong Palestin. Namun selepas daripada tahun 2024 mula menjengah wajahnya, kita dapati betapa wujud penurunan sokongan dan juga dokongan kepada umat Islam di Palestin, baik daripada negara Islam yang ada di luar, begitu juga termasuk negara kita. Isu berkenaan dengan penahanan harta sudah tidak lagi diwar-warkan, kerana telah pun dikejut gemparkan betapa ada badan-badan tertentu bakal menyaman. Walaupun orang tu tak sebut nama syarikat tersebut, tetap juga akan disaman. Maka pakat jadi kora habis, awak masuk kepala dalam cengkerang, tak wani untuk buat apa dah. Sedangkan kita ada satu lagi tanggungjawab untuk kita hebahkan, untuk kita limpahkan kepada seluruh masyarakat umat, betapa umat Islam di Palestin masih memerlukan kita. Sehingga kan pada hari ini kita akan dengar betapa baginda Nabi SAW telah tandakan detik kemunculan kemenangan itu pasti akan tiba, yang mana bila mana berlakunya kembalinya Al-Aqsa ke tangan umat Islam sikit hari lagi,
Antara perkara yang akan membuntuti perkara dan peristiwa tersebut adalah jatuhnya Konstantinopel. Sebab tu dalam beberapa waktu pertemuan kita usahakan maklumkan kepada tuan-tuan betapa potret yang dikenal sebagai Presiden Turki itu, bagaimanakah skrip dia, macam mana keadaan dan tindakan dia, dan perlu kita tahu kedudukan dia untuk menyantuni Palestin bagaimana sejak daripada Oktober 2023. Tuan-tuan boleh cek dan tuan-tuan boleh semak siapakah yang memberikan jaminan untuk membekalkan segala bentuk gas dan juga petroleum, segala bahan api kepada Israel. Tuan-tuan jangan terkejut, dan saya tahu tuan-tuan pun tak terkejut, sebab dia akan naik nama negara ni. Bahkan itu lebih banyak ditingkatkan untuk disediakan kepada Israel oleh negara tersebut yang telah pun dipotretkan oleh sekian orang sebagai penyelamat umat Islam kononnya, sejak daripada Bab al-Mandab, ketika mana ditutupnya laluan di kawasan Yaman. Negara ni lagi banyak dia ekspor bahan tersebut kepada Israel, dan dia menjadi salah satu daripada tulang belakang untuk meletakkan kekuatan ketenteraan kepada Israel. Dalam waktu yang sama juga, ketika mana mereka telah pun memeterai perjanjian pembelian jet pejuang F-16, dalam waktu yang sama negara pengeluar F-16 juga telah menjual F-35 kepada negara yang menjadi seteru kepada negara tersebut. Dan ini antara yang kita sebutkan sebagai situasi yang agak sukar untuk ditelan oleh sekian banyak masyarakat. Cuma apa yang kita nak sebutkan juga pada tuan-tuan, sejak daripada 8 Oktober sampailah ke hari ini, antara kalimah yang disebutkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam hadis Nabi sebut Al-Aqsa akan kembali kepada umat Islam, Baitul Maqdis akan berada di ribaan umat Islam, dan Konstantinopel akan jatuh juga kepada umat Islam hanya berbekalkan dengan kalimah zikir. Dan kita sebenarnya masih menantikan zikir itu untuk dilaungkan. Setakat hari ini sudah pun kita dengar beberapa kali sahaja dalam bulan Sya'ban dan bulan Rejab, hanya beberapa kali kalimah tersebut dilaungkan, tetapi banyaknya masih lagi diredupkan dengan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan akan tengoklah dalam setiap video dan juga setiap press conference ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu di kalangan mujahidin, dia akan sebut kalimah-kalimah tersebut. Kalau tuan-tuan perasan dan tuan-tuan perhati, ada keluar beberapa kali kalimah la ilaha illallah Allahu akbar itu. Cuma bila Nabi tandakan Konstantinopel akan dikembalikan penguasaannya ke atas umat Islam, kalimah yang akan diluncurkan daripada lidah mujahidin adalah kalimah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan masanya masih lagi panjang kalau kita ikut pada kita punya kiraan lah. Tetapi kalau kita kembali pada Quran, Allah Ta'ala telah pun khabarkan kepada kita betapa kita ni rasa panjang, tetapi pada Allah Azza wa Jalla wa Ala ia adalah begitu dekat. Cuma tinggal lagi hari ini dan waktu ni sejauh mana kedudukan dan kemampuan kita untuk terus kental dan kekal memberikan dukungan dan sokongan kepada saudara kita di Palestin. Nanti dia akan main satu masa tuan-tuan, kita bukan jadi malas, kita automatik tak mau dah nak cerita pasal Palestin. Orang akan jadi muak, orang akan jadi melugai, dan setidaknya perkara ini perlu diselesaikan ataupun perlu diteruskan. Rasa tak mau dengar pasal Palestin ni, mereka nak supaya kekal macam tu setidaknya sampai bulan April. Sebab nanti bulan April tentu akan tengok satu lagi perkara yang menarik. Bahkan dalam waktu 2-3 hari lepas, perkara yang sama yang bakal dilakukan pada bulan April di kawasan sekitar Masjidil Aqsa, telah pun dimulakan perbuatan dan juga ritual tersebut di satu tempat yang terkenal di Vatican City. Dah dimulakan dah, dan nanti akan dikemuncakkan di Palestin. Dan kita daripada dapatan yang dikeluarkan oleh pihak mereka sendiri, kita dapat rasakan betapa ritual tersebut juga akan dilakukan di kawasan sekitar Masjidil Aqsa, setidaknya di kawasan dekat komplek Baitul Maqdis. Dan sebab itu jugalah bila berlakunya banyak kematian,
bagi penyembah-penyembah Dajjal. Kita kena petakan juga Yahudi ni mereka siapa di akhir zaman. Sebab Nabi dah khabarkan yang bakal mengikut Dajjal adalah Yahudi Tailasi. Yahudi, memang keturunan Yahudi daripada jalur Bani Israel, anak yang pertama. Lepas itu turun daripada situ Bani Yahudi. Dan mereka ni lah nanti yang akan turut serta menjadi kekuatan kepada Dajjal pada paham mereka, yang dibentuk ketenteraan sebanyak 70,000. Cumanya mereka akan datang muncul keluar daripada kawasan Khurasan ataupun di dalam daerah negara Iran, dan ditandakan juga dengan kalimah Asfahan ataupun Asbahan. Dan bila kita sebutkan tentang perkara itu, segala benda yang sedang dilakukan hari ini di Gaza, sebagian ulama juga berpendapat ia juga adalah salah satu daripada ritual tertentu untuk membangkitkan semangat tertentu untuk melakukan perkara penyembahan yang tertentu. Dan selama mana tidak sampai ke tahap yang telah mereka tetapkan, selama itulah mereka akan teruskan pembantaian ke atas umat Islam. Waktu antara lain yang disebutkan setidaknya pada 14 hari bulan yang lalu, 14 hari bulan 2, segala bekalan susu di hospital yang masih lagi bertahan di Rafah telah pun habis. Bekalan susu formula untuk kanak-kanak, untuk bayi yang baru dilahirkan. Kemudian kita kena faham juga, bila mana anak-anak ni lahir, sebahagian besar daripada mereka ibunya telah pun syahid, dan keperluan untuk menyediakan susu itu adalah amat penting. Sehingga kan ada di kalangan anak-anak ini tidak memiliki dan tidak mampu untuk minum susu kerana hanya diberikan satu pacifier, yang itulah puting susu yang hak tipu tu, nak bagi mereka hilang lapar. Kemudian lori yang membawa bekalan termasuk susu formula pada hari Khamis yang lepas, sekitar minggu yang lalu, ditahan di pintu masuk oleh rakyat Zionis dan tak dikenalkan apa-apa pun. Walaupun ICJ dah keluarkan kenyataan keputusan lama lah, tapi laluan tu siap bagi camping lagi, mereka siap bawa kemah lagi dengan proper. Bukan kata kemah, kalau kemah tu asing-asing color lain, kita tahulah mereka ni mais dengan semangat sendiri. Tak, yang ni memang kemah yang dah disediakan supaya boleh mengganggu, menghalang lalu truk yang menyampaikan, yang menghantar bantuan makanan. Dan juga kelompok yang melakukan pencerobohan ke atas negara Palestin di kawasan Gaza melakukan bantahan berkampung di pintu masuk bagi menghalang lori bantuan masuk ke Gaza secara terus. Walaupun mereka dah lepas dah beberapa checkpoint tertentu, tapi last checkpoint pun tetap juga mereka halang. Dan mereka juga menafikan bahawa mereka menyuruh rakyat melakukan perkara demikian. Dan ini antara satu yang kita sebutkan sebagai lawak bebal di kalangan kelompok ini. Dan antara lain disebutkan juga satu surat khabar daripada negara tersebut telah pun membongkarkan tipu daya mereka, bahawasanya demonstrasi itu dibayar oleh agensi NGO yang bernaung milik sepenuhnya di bawah kerajaan Israel Haram ini. Dan dalam waktu yang sama, kesan yang lebih berat kepada kita adalah dalam beberapa hari dan waktu kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kali ini, seperti mana yang kita pernah sebut dan kita tandakan pada pertemuan tahun yang dulu, kali ini lebih mencabar kerana kita berhadapan dengan situasi yang mana saudara kita di Palestin sudah mulakan puasa sejak daripada 8 Oktober sampai hari ini. Dan kita pula duduk dalam keadaan hanya akan mula berpuasa pada pertengahan bulan hadapan, awal pertengahan bulan depan. Dan adakah kita masih lagi merasakan kita mampu untuk berada pada kedudukan yang terbaik dalam Ramadan kali ini, sekiranya saudara kita di Palestin berada dalam situasi yang begitu sulit? Netanyahu juga pada kemarin mengeluarkan arahan betapa Masjidil Aqsa tidak akan ada sebarang solat ataupun apa-apa program untuk diisi sepanjang bulan Ramadan demi untuk keselamatan seluruh rakyat yang ada di kawasan sekitar Masjidil Aqsa. Dan ini bukanlah skrip baru.
Raya tahun lepas pun sama, raya 2 tahun lepas pun sama, raya 3 tahun lepas pun sama. Cuma impak kali ini lebih berbeza kerana dalam waktu Palestin yang mana Masjidil Aqsa berada dalam keadaan yang kita boleh katakan masih lagi terjaga secara biasa, tetapi di kawasan sebahagian di dalam tanah Palestin itu, iaitulah di Gaza dan tepi barat, berada dalam keadaan yang kucar-kacir. Natijahnya apa? Natijahnya adalah Masjidil Aqsa nanti hanya akan didatangi oleh orang-orang Islam yang bukan datang daripada tebing barat dan juga di Gaza. Orang daripada Gaza dengan orang daripada tebing barat tak pergi lah Masjidil Aqsa sebab mereka kawal dan jaga dua-dua tempat tu. Gaza mereka dah hancurkan habis dah. Maka yang akan tinggal nanti berbaki adalah orang yang sudah pun dinormalisasikan. Dan ini yang kita akan nampak nanti, betapa negara luar akan mula masuk ke dalam Palestin, iaitulah menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dan mereka inilah yang akan memenuhkan setidaknya Masjidil Aqsa. Tetapi kalau dah dikeluarkan arahan pada kemarin kata tak boleh ada, maka kita tahu dah lah apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW sedang dikoyak-koyak oleh kelompok ini. Pada Nabi menandakan betapa kita tetap juga kena pi ke Masjidil Aqsa. Kalau tak pi pun biarlah kita jadi orang yang hantar minyak untuk menyalakan ataupun menerangkan, mencerahkan kawasan Masjidil Aqsa. Dan antara lain yang kita boleh sebutkan pada tuan-tuan untuk malam ini, setidaknya bulan ini adalah bulan Sya'ban yang masih lagi berbaki beberapa hari, kita nak menjelang nisfunya, dan kemudian kita akan mengakhirkan pada awal minggu di bulan 3 untuk masuk bulan Ramadan. Antara benda yang perlu untuk kita usahakan, untuk kita lipat gandakan adalah yang pertama, bila mana Imam Syafi'i meletakkan malam yang mustajab doa adalah malam nisfu Sya'ban, maka kita usahakanlah untuk panjatkan dan kemuncakkan doa tertinggi. Yang kedua, dalam bulan Sya'ban usahakanlah untuk kita melapangkan dan meluaskan harta kita sebanyak mungkin untuk kita salurkan dan kita hulurkan kepada mana-mana NGO barang mungkin yang masih lagi boleh mempunyai akses untuk masuk ke Palestin. Yang ketiganya, berusaha juga meletakkan ataupun melakukan desakan tekanan pada ruang kecil kita, tak kiralah dalam apa-apa keadaan, sama ada dengan bab penahanan harta ataupun dengan keadaan kita meleluasakan perkara yang berlaku di Palestin. Dan kerana pelik juga sebab ada orang yang dia sampai hari ni dia tak tahu apa jadi kat Palestin. Dia pun cuma ingat ceasefire yang itu ni. Lepas kata gencatan senjata tu jadi habislah, tak ada dalam perang. Padahal tak, sampai hari ni duduk dah. Macam mana kita nak hadam lumatkan setiap hari, tak ada tuan-tuan. Setiap hari dia jadi semakin menggila. Walaupun ada lah dicatatkan beberapa kematian di kalangan kelompok Zionis ini, tetapi hati kita ditekan dengan begitu kuat pada injakan emosi yang tidak mampu untuk kita letakkan dalam perkataan yang paling mudah. Macam mana kita nak bayang seorang anak umur 5 tahun ketika mana berusaha untuk keluar daripada Derbalah masuk ke Khan Yunis, dalam perjalanan dekat satu roundabout dia ditembak, satu keluarga yang duduk dalam kereta tu ditembak, dan bunyi letupan masih lagi kedengaran. Sebab dalam isu tu ketika mana dia ditembak, ahli keluarga dalam kereta tu mati. Dia ni budak kecil 5 tahun tersepit di antara jasad-jasad syuhada yang telah pun meninggal dunia. Di tangan dia ambil telefon, kemudian dia telefon, sebab memang mereka dah setting dah untuk call siapa kalau jadi apa-apa. Maka diteleponlah bulan sabit merah Palestin tu. Bila telefon, dia abang nama dia Hindun, kemudian ditanya duduk di mana, dia kata dia tak tahu sebab Gaza bukan boleh diletakkan landmark apa-apa sebab semua dah hancur dah. Dia nak abang apa? Dia cuma abang kata dia kena tembak dan boleh tak main tolong ambil dah. Dan orang yang terima panggilan tu pun cuba untuk comfortkan dia seberapa mampu, dan akhirnya dengar bunyi ledakan tembakan bertubi-tubi dan talian terputus. Usaha daripada bulan sabit merah ni cari panggilan tu main daripada mana, dan signal terakhir itu membawa mereka ke satu tempat dekat jalan utama, yang mana jalan tu telah pun ditinggalkan oleh sniper dan juga tentera-tentera Yahudi. Dan di situlah mereka jumpa kereta dan juga jasad
yang ada dalam kereta tersebut, termasuk budak tadi yang telefon tu. Dan waktu tu sudah pun 12 hari selepas daripada panggilan tu dilakukan. Tuan-tuan boleh bayang lepas bunuh, lepas tembak, lepas tinggal, lepas biar, kemudian lepas tunggu dekat situ. Siapa masuk, baik ambulan ke apa ke, semua akan hancur. Yang keluar mai tu semuanya akan tidak mampu untuk patah balik dah. Dan lepas cuma tinggal masuk minggu kedua baru lepas tinggal. Bahkan lebih teruk dan lebih buruk mereka lakukan itu adalah kerana mereka terkesan bila mana di waktu awal peperangan setiap jasad syuhada yang syahid diberitakan kepada seluruh dunia, mereka berbau haruman kasturi. Manakala kelompok-kelompok Yahudi mereka tak mau benda tu. Mereka nak supaya jasad tu kembali membusuk seperti mana jasad manusia biasa. Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla wa Ala, tetap juga bila Allah Ta'ala meletakkan kaf dan nun pada setiap kejadian dan juga apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka jadi ya. Cuma mereka tak puas hati benda tu. Tuan-tuan boleh bayang macam mana satu orang budak dililit dengan bahan letupan, kemudian dilemparkan ke dalam satu rumah, yang dalam rumah tu telah pun diikat dengan kabel tie ahli keluarga. Kabel tie ikat dekat tangan ahli keluarga duduk dalam rumah tu. Budak umur 2 bulan dibuang ke dalam rumah tu dalam keadaan diikat bahan letupan yang digunakan untuk meletupkan bandar. Kemudian mereka bergerak ke satu tempat dan diletupkan semua sekali. Dan macam mana kita nak brain manusia yang seperti ini boleh lagi diberikan muka-muka dan boleh diberikan kompromi, bahkan lebih menyayat hati bila mana sukan di Qatar masih membuka ruang dan peluang atlet pada negara laknat ini untuk turut serta. Sebab tu kita meletakkan satu dasar lah betapa pentingnya untuk kita faham bagaimana kesannya Abraham Accord 2020 dan juga normalisasi dengan Yahudi dalam kebaikan umat Islam, dan juga bagaimana mereka menjalin ataupun mengarang kejatuhan negara-negara Islam ini daripada segi moral dan etika keimanan. Kalau main dalam bab kemanusiaan, ya, mereka dah emak out dah. Tapi kalau main dalam bab keimanan, kita rasa mungkin mereka akan ada roh. Rupanya tidak. Mereka cuma ada keruh sahaja dalam setiap pandang mereka kepada umat Islam Palestin. Azan, boleh sambung. Saya mohon izin tuan-tuan untuk kita renjakkan sedikit waktu pembinaan solat isyak untuk saya habiskan perkongsian pada malam ini. Baik. Dalam waktu yang sama juga bila kita sebutkan di awal tadi, ketika mana umat Islam berkerumun menantikan tibanya bantuan makanan, anak-anak duk seronok sebab lori truk tu dah dihonkan, dah dipinkan hon mereka. Orang Palestin tak dibenarkan untuk serbu sebab itu untuk keselamatan. Maka mereka cuma diletakkan pada satu assembly point, maka nanti truk akan sampai, dia punya flow dia akan diambil satu demi satu dan semua akan dapat makanan. Tuan-tuan tahu apa jadi? Untuk 4 checkpoint yang telah ditandakan sejak 3 minggu lalu, daripada sekian banyaknya tempat yang diletakkan untuk orang Islam kita berkumpul tunggu bantuan makanan, semua orang yang berkumpul ditembak. Kemudian truk yang sampai itu dibiarkan masuk. Janji untuk ICJ pelepasan truk yang hantar bantuan makanan masuk. Mereka cuma nak dia punya number tu je. Berapa truk masuk? 5 masuk, okey cukup. Makanan sampai tak sampai, itu tak kira. Bahkan di saat orang yang duduk dekat situ berkumpul melarikan diri, mereka tunggu juga dekat situ sebab truk masih lagi menanti. Bila truk tunggu, ada juga yang pulun untuk keluar nak dapatkan tepung dan sebagainya pun kena tembak. Yang nak pergi tolong selamat yang kena tembak pun kena tembak. Yang tolong pada orang yang nak tolong pun kena tembak. Habis tu kita nak abang apa lagi dekat dunia secara keseluruhannya. Sebab tu jangan pernah kita termakan wayang kelompok-kelompok yang berdegar meletakkan betapa mereka akan bangun dan juga menghabiskan Israel Zionis ini, kerana jalannya, aksesnya, peluang dan ruangnya untuk masuk ke situ telah pun dikuburkan dengan kubu yang lebih besar daripada Iron Dome. Dia adalah satu benda yang kita sebutkan sebagai the Iron Dead. Sebab mereka adalah orang yang ada jasad tetapi iman dan roh mereka telah mati untuk membantu umat Islam. Pada kerangka naratif yang disampaikan kepada kita lewat jalur
berita dan media sasi daripada kelompok laknat Zionis ini, ia adalah satu benda yang mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh ICJ. Padahal sebenarnya tidak langsung. Dan mereka bawa false flag untuk kita lihat pada tempat-tempat tertentu, mengatakan mereka telah pun meninggalkan kawasan tersebut. Dan nanti kita akan sampai ke satu tahap, berkemungkinan kalau ikut pada kiraan dan juga jangkaan, betapa umat Islam yang ada di Rafah ini akan sampai satu kemuncak, tebing Rafah Mesir akan dibuka dan akan berbondong masuk ke Mesir untuk satu ketika, sebab mereka masih lagi mencari peluang untuk menjadi hero penyelamat di waktu yang terdesak. Samalah macam mana mekanisme yang digunakan oleh sekalian ramainya orang di seluruh dunia, buat satu isu, kemudian kumpulkan impak kesan dalam masyarakat, berlakunya kerosakan dalam beberapa nilai tertentu, kemudian mereka datang dengan solusi, sedangkan penyakit ataupun masalah itu dicetuskan oleh pihak mereka. Dan itu antara poin yang paling mudah lah kalau nak menjadi orang yang mentadbir urus. Dia buat satu masalah, kemudian orang tak boleh selesai, kemudian masalah tu dia buat dan dia juga selesai. Dan benda ni bukan benda yang baru, lama dah dibuat. Cuma kaedah ni kalau kita perasan, ya kita akan tengok sama ada kita melihat daripada teori Machiavelli, ataupun kita tengok daripada kaedah Karl Marx, ataupun kita tengok daripada Sun Tzu dan sebagainya, kita akan jumpa cara tu. Begitu juga kalau kita tengok dalam kawasan di tebing barat. Saya tertarik untuk kongsikan kepada tuan-tuan kerana naratifnya agak menarik. Isu di tebing barat adalah di sana Fatah satu. Yang kedua, mereka ada undang-undang yang tertentu yang dikenakan oleh Israel ke atas mereka. Salah satu undang-undang yang bukan lawak lah, tapi undang-undang yang saya pelik sikit, iaitulah kanak-kanak di kawasan tebing barat tidak dibenarkan untuk memakai pakaian seperti mana Hamas. Pakai serban tu buat pergi nampak mata kan, tak boleh. Begitu juga tidak boleh membawa senapan mainan. Benda ni bukan baru sejak pada tahun 2012 undang-undang ni. Dan benda yang sama juga dileluasakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tak tahu dalam bahasa mudah apa lagi saya nak sebutkan pada tuan-tuan. Cuma yang saya nak beritahu, Yahudi telah implementkan benda ni di kawasan tebing barat, tidak membenarkan khusus kanak-kanak untuk berpakaian seperti mana, bukan berpakaian seperti Hamas, tapi depa yang label. Pakai tutup nampak mata saya. Kita pun dulu duk buat kain pelikat, jangan duk mohong. Balik pada mengaji kan, turun-turun tangga Aqsa tu ikat kain pelikat, buat macam ninja. Ni tak boleh, sana tak boleh. Pegang pistol mainan tak boleh. Bahkan ramai kanak-kanak yang ditangkap dan ditahan. Bukan tahan tu lepas tu lepas. Tak. 6 tahun, 7 tahun duduk dalam penjara. Seawal usia 4 tahun. Campur 7 tahun, keluar umur 11 tahun. Mak pun tak kenal dia siapa. Dia kenal mak dia siapa. Ada yang kena tahan umur 7 tahun, keluar umur 14. Ada juga yang lebih daripada tu. Bila cek balik dia punya kesalahan apa dia? Sebab pakai benda tu. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Ada tak berlaku tak mana-mana? Sebab tu bila kita sebut perkara ni, ia bukan benda yang datang daripada kita kena buat macam ni. Dah, dia dah distrategikan oleh kelompok yang kita sebutkan ini, yang sedang memamah dan juga meratah umat Islam secara brutal. Dan ini bukan lagi satu bentuk kita sebutkan sebagai perluasan kuasa. Dia lebih kepada penjarahan. Dia bukan lagi penjajahan. Dia bukan takat buat genocide. Dia bukan takat buat massacre macam mana di Syarbah Syatila, tetapi nak mengosongkan Gaza, diambil keseluruhannya untuk dijadikan penempatan haram kepada orang-orang Zionis laknat ini. Kerana mereka mendapat lambakan tambahan pula di kawasan sekitar Tel Aviv dan Sderot sudah pun keluar orang-orang Yahudi. Mereka tak mau duduk ada di situ sebab sempadan itu tidak diberikan jaminan oleh Netanyahu sendiri, kata tidak akan berlaku sebarang serangan. Jadi untuk meyakinkan orang yang dah mula berkumpul di bahagian tengah mendekat ke Masjidil Aqsa, dan juga orang yang dah keluar daripada Israel itu sendiri untuk balik mai dan bermukim di Palestin, di negara Israel Haram ini, maka mereka kena wujudkan satu situasi yang disebutkan sebagai mengembalikan keyakinan.
Sebab itulah mereka all out menggerakkan daripada Gaza, mereka hantam sampai ke Rafah. Dan untuk Rafah, adakah tuan-tuan rasa dia akan berhenti dekat situ? Tak. Mereka akan selesaikan di situ keseluruhannya. Dan kita masih lagi menjadi mata-mata yang hanya mampu untuk melihat bagaimana darah umat Islam akan dilincunkan di bumi barakah itu. Dan Isra' Mi'raj berlalu begitu sahaja dalam keadaan kita melihat betapa umat Islam di Gaza dan juga di sini diperkotak-katikkan. Dan kita pun dapat hadiah, di Gaza masih lagi dirata. Dan bagaimana pula untuk Ramadan yang akan datang, kita masih lagi menanti detik debarnya. Apakah berkemungkinan akan ada satu bahasa mudah untuk dikhabarkan kepada kita tentang jalan cerita kemenangan umat Islam. Tapi macam selalu saya sebutlah, bahasa cinta Allah ni sukar untuk dipaham. Betapa Nabi SAW tandakan perang Uhud yang menyaksikan banyak-banyak syahid itu adalah bukan kemuncak kesedihan Nabi. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, yang Nabi sebut lebih sedih daripada kesyahidan umat Islam di perang Uhud adalah penolakan dakwah Nabi di kota Taif. Kota Taif berapa orang mati? Tak ada siapa mati. Tetapi Nabi tandakan itu adalah benda yang paling sedih. Dan kita pula kena usaha untuk duduk dalam naratif Nabi SAW, iaitu melihat segala macam kejahatan dan juga kerosakan, kematian, kesyahidan saudara kita di Palestin bukanlah titik-titik yang perlu untuk kita andam sebagai satu nilai kesedihan, tidak. Tapi itulah yang saya beritahu, sukar untuk difahamkan. Nak abang kata yang mati ramai 14,000 ni, yang syahid ramai ni, yang ni bukan sedih, yang ni bukan sedih. Yang sedihnya adalah bila mana dakwah ditolak. Dan sebab itu kita sebut di Palestin, jalan mereka mudah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Poskod mereka adalah poskod yang paling dekat dengan syurga, dan mereka memilih jalan untuk sentiasa bersiap siaga kembali pada Allah. Bukan hanya kembali untuk kembalikan Palestin ke tangan umat Islam, tapi mereka juga bersiap siaga untuk kembali pada Allah. Persiapan mereka bukan persiapan yang membuta tuli. Persiapan mereka adalah persiapan yang berteraskan iman kepada Ilahi. Dan kita pula dalam planet yang berbeza, walaupun dalam waktu yang sama kita nampaklah beberapa ledakan semangat di kalangan masyarakat umat. Banyak ada tempat duk buat subuh seramai Jumaat, okey dah lah. Lepas tu adalah orang duk abang kata pakai duk pulun pergi subuh seramai Jumaat dekat masjid A. Masjid B subuh dia tak seramai Jumaat, tapi subuh dia seram. Pasal imam dengan bilai hak lain semua pakai pergi subuh dekat masjid A tu. Lepas tu takut juga ada masjid C. Kalau masjid ni seramai Jumaat, masjid ni seram, hak masjid satu lagi tak ada siapa tu. Tanya apa siapa, semua bakat pergi masjid nak buat seramai Jumaat. Silakan, tak ada masalah tuan-tuan. Saya tidaklah nak abang atas suruh stop subuh seramai Jumaat tu, pi lah, baguslah tu. Cuma nanti kita juga kena faham dalam usaha kita meletakkan nilai untuk membangunkan jemaah ataupun mengimarahkan umat Allah, kita juga kena membangunkan jiwa yang datang ke rumah Allah. Bulan Syaban ini adalah bulan yang mana Nabi tandakan zaka syahrun yaghfulun nasu an. Bulan Syaban ni adalah bulan yang manusia berada dalam keadaan yaghful, ghafala. Penang panggil ghaflah. Penang panggil ghaflah. Kan? Kalau Sembilan panggil ghaflah jingga. Dia ghaflah ni, ghafala ni maksud dia lalai. Lalai ni dia tak perasan kewujudan dia. Bulan Syaban ni selalu kita bawakan, kempennya adalah bulan kemuncak silaturahim. Kenapa? Sebab dalam satu lagi hadis Nabi tandakan bulan ini akan berlaku satu fenomena pengampunan Allah Azza wa Jalla wa Ala ke atas setiap hamba lah. All out. Siapa-siapa yang duduk dalam bulan Syaban, dia masih lagi sempat hidup sampai bulan Syaban, Allah Ta'ala akan sampai satu malam, kata Nabi, Allah akan mengampunkan dosa dia, semua hamba, kecuali dua orang, kecuali dua jenis manusia. Dan pengampunan ni pula dicerakinkan lagi banyaknya macam mana? Banyaknya sebanyak bulu di badan kambing. Geng Masjid Sembilan, siapa bisa kira bulu kambing? Nak abang kata banyak tu, banyak. Dua yang tak dapat ni adalah siapa? Orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla wa Ala, orang yang melakukan syirik kepada Allah SWT. Yang ni tak dapat keampunan Allah. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan, orang yang berdendam. Sebab tu bulan Syaban adalah bulan kemuncak kasih sayang.
Kerana kita nak masuk dalam bulan Ramadan nanti dalam keadaan clean sheet. Sebab tu kita kena puncakkan permohonan kita, moga Allah Ta'ala bagi dekat kita satu nilai faham untuk mengemudi emosi dan hati kita melihat naratif Palestin ni di takuk yang mana. Sebab kita takut juga bila kita duk cerita tentang banyaknya syahid, orang merasakan oh kalahlah kita. Tidak tuan-tuan, syahid ini adalah ganjaran kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Mereka adalah orang yang dimuliakan oleh baginda Nabi SAW. Cuma macam mana kita nak letakkan benda tu pada diri kita, itu yang perlu untuk kita gegaskan hari ini. Begitu juga yang kedua, dalam situasi Palestin, menariknya adalah kita akan tengok macam mana manusia yang bertuhankan dunia melakukan segala macam untuk mendapatkan kemuliaan mereka, yang mereka rasakan kemuliaan itu, iaitu nak dapatkan Gaza, yang mana telah Nabi tandakan di akhir zaman semua itu akan kembali kepada umat Islam, termasuklah mana-mana tempat. Cuma law ni lah kita rasa pedih dia, law ni lah kita rasa sedih dia, law ni lah kita rasa jerih dia, law ni lah kita rasa perik dia. Tetapi di hujung jalan cerita, sejauh mana dan sekembang mana muka kamu melemparkan senyuman di atas jatuhnya Islam, ketahuilah betapa nanti di akhir waktu Islam akan kembali bertahta dengan sebenar-benar tahta. Boleh faham? Dan inilah yang menjadi penyerak hentak emosi kita. Dan kita akan jadi orang yang berjuang dalam keadaan tak ada rasa hibah, tak ada rasa sedih. Sebab kita duduk dalam mata rantai sinambung dakwah Nabi SAW. Hari ini kita, yang jadi masalahnya kita hari ini, kita nak berjuang, lepas tu kita nak menang. Kadang-kadang menang bukan dalam alamat kita, alamat dekat anak kita, alamat dekat cucu kita, alamat dekat cicit kita. Tetapi kena tahu, selama mana kamu dengan iman, kamu ada dengan Islam, kamu akan menang. Tak menang di dunia ni, kamu dah menang dari akhirat. Kalau kata kamu menang di dunia, kamu tetap juga menang di akhirat. Cuma itulah dia punya beban tu. Tambah pula di zaman akhir ini, zaman yang kita tak tahu mana satu baik, mana satu buruk, mana satu jahat, mana satu amanah, mana satu khianat, mana satu rasuah. Babi dengan itik pun boleh tertukar, apatah lagi benda-benda yang lebih kompleks, benda-benda yang lebih mendebarkan kita. Kita tak boleh nak tahu mana satu punca, mana satu jalinan penghujungnya. Sebab tu kita sebutkan dulu, fitnah ini Nabi tandakan sebagai tikar. Tak tahu mana satu atas bawah, mana satu mula dan mana satu hujung, mana satu hulu, mana satu hilir. Cumanya bila dia main, dia letak, dia tutup, kita takkan nampak apa-apa. Namun kalau kita pegang pada satu dasar, kita berjuang kerana Allah, kita hidup kerana Allah, kita mati kerana Allah, maka kita takkan disinggahkan khauf dan juga azan. Yang inilah yang kita nak kena usahakan. Dan yang terakhir tuan-tuan, dalam perkara yang kita nak sebutkan terkhusus untuk Ramadan bagi edisi 1445, penandaan untuk Ramadan kali ini agak sedikit tidak mendebarkan, tetapi ada perkara yang perlu untuk kita tuntaskan, iaitulah bersiap siaga untuk kita teruskan melakukan usaha dengan mengurangkan segala bentuk perbelanjaan kita dan juga jaga kawal makanan kita. Jangan duduk lagi dalam keadaan yang suka membazir. Kita dah nampak ada kesan dia, asbab dari pembaziran yang kita lakukan. Hari ini makanan mencanak naik. Bahkan kita sebutkan juga betapa jangan pernah kita leka dalam bab pengurusan makanan itu. Kerana hidup kita ni kalau nak jadi baik adalah dikarenakan dua benda, nak jadi buruk pun dikarenakan dua benda. Satu, baik kerana makan, yang kedua baik kerana kawan. Jaga makan yang baik, jaga kawan yang baik, insya-Allah hidup kita baik. Tapi kalau dua benda tu kita tak jaga, makan tak baik, kawan tak baik, maka hidup kita juga akan jadi tak baik. Sebab tu bila sebut tentang perkara Dajjal dan sebagainya, contoh Nabi sebut benda yang menjadi magnet tarikan kepada Dajjal adalah syubhah. Tak kiralah syubhah dalam apa benda pun, daripada perkataan kita, pakaian kita, fikir kita, idea kita, rasa kita, makanan kita. Tambah-tambah lah cuti sekolah, nak makan, carilah yang halal. Paling tidak pun jangan duk terpedaya dan terkesima dengan satu kempen yang dimuatkan dengan menggunakan kalimah Muslim friendly.
padahal benda tu tidaklah langsung mendapat akreditasi halal pun. Bila kita tanya pasal apa tak ambil halal kalau dah tahu benda ni bagus, dia kata mereka punya tahap hygiene itu sama macam mana level akreditasi yang dikeluarkan oleh JAKIM, iaitu halal. So risiko dia terdedah kat situ tuan-tuan. Anak-anak kita cuti balik beli benda makan, tengok cok halal dia betul-betul. Dia punya cok halal tu cok halal yang diiktiraf. Jangan ambil halal yang halal balal. Dia kena ambil halal yang betul. Kerana kita nak jaga benda ni, nak supaya Ramadan kita kali ni Ramadan yang terbaik, Syakban kita kali ni Syakban yang terbaik, dan moga-moga dengan kita duduk dalam kedudukan terbaik ini, Allah Ta'ala pandang doa kita, Allah Ta'ala berikan kemenangan dengan kadar segera. Tapi bila sebut kata kadar segera, kemenangan kalau main dalam kadar segera, kita kena lebih bersiap siaga. Kerana nanti kita akan nampak lekukan jatuhan domino antara Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Mekah Madinah akan out. Nanti kita akan tunggu pula bagaimana perbincangan berkenaan dengan Menara Syekh Talal yang sedang dibina dengan begitu rancak. Akan wujud pertemuan antara 3 anak raja yang berlaku di Saudi dalam sedikit masa lagi. Tapi bukanlah sedikit masa tu saya maksudkan raja yang sekarang, tapi mungkin juga yang ke depan. Sebab berkenaan dengan raja di Saudi ni ataupun raja di Arab ni telah pun diletakkan sejak daripada zaman sahabat sampailah zaman tabi'in, sampailah ke zaman kita. Masa zaman King Fahad pun ada kata masa ni dah. Ada masa zaman Abdul Aziz, ya zaman ni dah. Ni mai dah Salman, mereka kata zaman ni lah. Bila mai dekat Salman, Raja Salman, mereka kata antara Muhammad bin Nayef, Muhammad bin Talal ataupun Muhammad bin Salman. Nanti akan tengoklah macam mana betapa semua benda yang berlaku itu akan dimulakan penandaannya. Umat Islam kembali berkumpul di Masjidil Aqsa, pusat ketenteraannya di Asqalan, dan ketika itulah tentu akan tengok macam mana Konstantinopel kembali kepada umat Islam. Masjidil Haram, Masjidil Nabi akan juga diletakkan dalam situasi kondisi jatuh. Pada waktu tu tidak akan ada orang yang akan pergi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan dia punya range dia tu dah bermula. Kalau kita nak perasan balik pada zaman pandemik, orang dah mula kurang. Lepas tu dibuka lah Mekah, Kaabah pernah ditutup 40 kali lah. Cuma dia punya berterusan itu berlaku sampailah ke hari ini. Dan sebab tu juga yang terakhir yang kita sebutkan ini tuan-tuan, pastikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang terbaik yang boleh kita masuk, dan kita jadi orang yang sudah bersiap siaga. Terutama paling tidaknya pun dalam bulan Syakban ni kita sudah pun selesaikanlah semua perkara. Sebelum saya terlupa juga, yang belum habis ganti puasa tolong selesai. Yang laki pun sama lah, jangan buat jegir kat saya. Ada lagi tu 2-3 hari tolong selesai lah. Dia duduk kali belakang tengok perempuan dia tak, hampa dia kena cepat. Yang kita tu yang mana ada sakit-sakit ke apa ke, gastrik apa, tolong selesai lah. Nanti masuk bulan Ramadan, yalah adalah gas tu, tapi trik banyak. Gas tu sikit je, trik tu yang banyak. Sebab tu kalau kata untuk bulan Syakban, selain daripada perkara yang kita sebutkan bermaafan dan sebagainya, kita juga kena tingkatkan faham tentang segala perkara berkaitan dengan masalah puasa. Sebab nanti masuk Ramadan kita tumpu untuk Ramadan saja. Jadi untuk itu tuan-tuan, setakat yang saya mampu untuk sampaikan pada tuan-tuan pada malam ini, moga-moga memberi manfaat. Akhir kalam, jika buat kerabu perut jangan diperah 5 purut. Kalau baik tolong diikut, kalau buruk jangan diturut. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala.